siapa yang membantu saya hari tu? Ada boleh siapa tolong cakap suara satu? Saya doktor. Mohon bantuannya. Alright. Terima kasih banyak. Siapa yang nanti tidak? Nama Natasha ke? Sorry. Nur Afika Nafisa, doktor. Nur Atika. Okey, terima Nur kasih Nur Afika. Atika. Okay. Doktor. Nur Afika. Okey, Nur. Okey. Terima kasih. Okey, saya off saya punya video. Saya share slide ya. Suara saya okey ke Nur Afika? Okey, doktor. Yan Yong, are you hear me? Are you with me? Yan Yong? Yes, doktor. Okay, Yan Yong. Yan Yong, right. Thank you, respond. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar semua Harap semua sihat. Sekarang dah pukul 5 ni. Pukul 5 ni hopefully you all mata segar lah sepatutnya tak tidur. Hopefully you all dah cukup rehat untuk dengar isu seterusnya daripada saya. Right, hari ni kita bincangkan tentang halal isu di Malaysia. Okey, halal isu di Malaysia. Sebenarnya ada banyak mungkin saya kadang-kadang saya dah terlepas pandang. Ada banyak sebenarnya, recently pun ada banyak tapi saya tak sempat nak masukkan dalam slide presentation tu Okay, the outline of my presentation will be covered on those issue dekat sini yang 9 ni. So kita teruskan ini tapi bagi siapa yang ada nak nota tu saya dah bagi dah nota ni di dalam share link dengan mereka. Alright, yang pertama ialah kita ada di Malaysia isu labeling dan juga halal logo. Halal logo dulu ni memang sangat hot topic lah yang ni, tapi sekarang ni agak sebab Malaysia agak terkehadapan dari segi logo halal. Jadi tapi masih lagi ada beberapa isu yang berlaku di Malaysia sebab di antaranya ialah contohnya tak ada logo halal JAKIM lah yang authority yang simbol tu masih ada tapi tak berapa bermasalah lah seperti dahulu Okey. Yang kedua ialah various halal logo which is not recognized Yang ini pun ada juga yang digunakan halal bukan daripada logo halal JAKIM yang ada halal logo tapi yang tidak dikenali, tidak direcognize diiktiraf di Malaysia. Okey. Dan seterusnya ialah macam contohnya digunakan simbol Islamic symbol macam masjid such as bihun nanti kita tengok bihun istimewa, kita akan tengoklah gambar-gambar yang ada. Dan seterusnya ialah tentang wrong idea tentang halal konsep which is dia tulis halal tapi masih lagi halal logo tu pada porcine meat ini pun berlaku juga. Ada kadang-kadang setengahnya food premises yang ada meletakkan tanda logo pork free, no pork guaranteed halal, bismillah, alcohol free ini antara food premise yang menggunakan istilah-istilah beginilah Dan satu lagi ialah confuse concept between halal and haram Kadang ada juga saya dapatilah yang ni tapi dia meletakkan rasa ayam babi ataupun chicken pork flavor which is kalau ikut majlis fatwa benda ni tak boleh berlaku lah Sebab tu kalau sebelum saya pergi jauh saya nak cerita balik semula recall you tentang halal logo tanda pengesahan halal yang sepatutnya yang kamu tahu ialah halal logo Malaysia ialah Malaysia yang ada sini halal dan Malaysia like this So kalau di berwarna halal tu warna biru ke hijau ke kuning tu tak ada masalah tapi dia mesti ada ni dan seterusnya ada number Malaysia standard So kita juga kena ada satu lagi what we call reference numbers daripada company. Kalau katakan kita ada premise, kalau ada logo halal ni dia mestilah disertakan dengan sijil halal Malaysia. Maknanya dia kena ada dua logo with the sijil dia. Kalau setakat letak je kita tak yakin jugalah. Tapi maknanya dia dengan kalau diletakkan dengan persijilan halal Malaysia plus dengan halal logo maka boleh Salah satu contoh yang kamu boleh tengok premis yang ada di alam anda ialah Korean punya food
apa dia panggil, gold, apa, soul, something like that. Okey, yang tu jadi itu boleh masuk. Maknanya ada persijilan dan juga logo. Jadi setiap produk dan perkhidmatan selepas diluluskan oleh pihak berkuasa komputer halal boleh ditandakan halal dengan logo persijilan halal oleh pihak berkuasa tersebut dengan syarat produk dan perkhidmatan mematuhi keperluan piawaian ini. Maknanya yang mengikut kehendak dan ataupun garis panduan yang telah ditentukan oleh JAKIM, Jabatan Agama Islam Kemajuan Islam Malaysia. Right, ini adalah berbagai various halal logo lah yang kita ada, tapi macam mana kita nak tahu dia tu diiktiraf ataupun tak. Jadi saya bagi contoh, macam contohnya di ASEAN country, selalunya di Malaysia kita hanya ada satu halal logo, kita tak ada 2, 3, 4, 5. Macam contohnya di Indonesia sendiri ada 2 jenis halal logo, di mana dia ni datang daripada NGOs, non-government punya persatuan lah dia punya tu. Tapi kalau macam di Malaysia, kita memang dapat sokongan padu lah daripada our government. So kita memang ada satu halal logo di overall, maknanya di seluruh Malaysia. So hanya ada satu saja halal logo. Kita ada satu. So macam contohnya di Indonesia ni dia ada 2 di Majlis Ulama Indonesia dan satu lagi saya akan remember, tapi saya tak bring dia kat sini. Tapi macam mana kita nak tahu halal logo tu diiktiraf oleh JAKIM? Ini adalah salah satunya yang kamu boleh dapati di internet, di internet. Kalau siapa yang ada link saya beri juga yang ni, iaitu tentang certified body. Maknanya certified body tu ialah badan yang diiktiraf di luar negara, telah diinspek oleh JAKIM. Maksud dia, maknanya JAKIM telah mengiktiraf bahawa halal logo tersebut boleh diterima pakai di Malaysia untuk tujuan perdagangan. Jadi macam contohnya ialah di antaranya ialah macam contohlah, saya tunjuk contoh dulu. Contohnya ini ialah saya ni. Okey, yang ini contohnya kemajuan ini. List ni ialah the recognized foreign halal certification body and authorities. Ini sampai 1 September 2020 lah. Yang ini yang terkini juga lah, agak terkini tapi dah almost masuk nak dekat 2 tahun lah, maknanya dah setahun lebih sikit. Alright, contohnya macam contoh saya tunjuk. Okey, jadi kita ada list ni. Kita ada list daripada, contohnya kita ada list daripada Bosnia, Herzegovina, Brazil, Brunei, Canada. Yang nombor pertama dia masalah pula dia nak bergerak ni lambat. Ada sekejap berapa country. Sekejap saya tutup dulu. Saya share secara lain lah. Saya letak yang dalam saya punya folder. Saya tutup dulu saya punya screen ni. Okey, saya tadi saya nanti saya sharekan semula kalau saya boleh berpatah balik nanti, sebab saya rasa saya punya, bila saya linkkan dia tu saya terambil mungkin daripada yang lain. Tapi maknanya badan yang diiktiraf oleh JAKIM tu, maksudnya kalau katalah di Jepun, Jepun ada 7 badan yang telah disertified halal oleh negara Jepun. Minta maaf, punya komputer daripada semalam dia ada problem sikit. Masa saya bagi kuliah pun dia ada problem sikit.
Jadi dia certified body ni maknanya dia ada logo-logo halal recognized by JAKIM. Kalau saya boleh berpatah balik nanti, mungkin insyaAllah saya tunjukkan semula. Jadi di antara lain, saya teruskan lagi kuliah saya, ialah tentang various halal logo which is not recognized lagi, masih lagi issue food service hotel, iaitu NOPOK lagi. Dia berpatah balik. InsyaAllah, ni dah slow dah. Saya berundur balik, dia ada masalah isu, memang komputer saya ni ada masalah daripada semalam lagi, saya pun tak tahu kenapa dia begini. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Ini yang ini saya patah. Okey, saya teruskan. Antaranya ialah no pork, pork free, alcohol free, guaranteed halal. Jadi macam contohnya isu status halal Aceh Laksa contohnya, ataupun Korean ataupun Jepun restoran. Ya. Jadi ini untuk makluman bahawa premis makanan Aceh Laksa masih belum menjadi pemegang sijil pengesahan halal Malaysia. Sebab tu walau bagaimanapun Central Kitchen ataupun bagi premis yang berkenaan yang berdaftar di atas Aceh Laksa Sdn Berhad di lokasi dia USJ 1 Subang Jaya telah dipersijilkan halal. Sebab kenapa premis ni kita perlukan ada persijilan halal? Sebab kita takut dalam produk mereka tu, kadang-kadang ada setengah produk-produk mereka tu di dapur mereka tu ada wine, ya, ada alkohol, isu alkohol. Okay, kalau siapa ada soalan maka dia boleh simpan dulu soalan dia sampai saya habis kuliah saya, insyaAllah. So jadi sebab tu macam Korean and Japan restaurant jangan macam kita pun janganlah macam no pork ke pork free ikut suka je. Saya berdapati dekat IOI dekat IOI tu banyak restoran yang tak ada persijilan halal Malaysia. Itu sebab tu sebab tu you tahu tak kenapa buat apa mereka semua go setengahnya Korean restoran tak ada macam contohnya dia pakai itu memang selalunya dia handle tu kita percaya, tapi ada setengah-setengah yang produk yang kita takut dia punya ingredient dia tu bermasalah. Okey. Okey. Saya tak tahulah saya punya komputer ni, saya memang risau sikit kenapa dia bermasalah, saya pun tak tahu kenapa dia slow. Saya dah cuba tukar bateri dia, sepatutnya tak ada masalah. Okey, selain daripada tu ini ialah harus nak reverse balik sebab dia jadi masalah juga. Dia tentang pucuk tu pucuk pengeluaran yang tidak bersih. Jadi tadi pucuk punya isu ialah dia punya pengeluaran ni good hygiene practice ataupun GMP dia ataupun dia tak ada good manufacturing practice pengeluaran secara ketilangan dia secara Islam kita tidak bersih dan selamat. So di antara lain ialah ini juga yang kita dapati bahawa suspicious. Jadi dia menggunakan logo ataupun lambang masjid dan perkataan halal yang ada di situ pun kalau you lihat sini ialah bukan daripada halal JAKIM Malaysia. Jadi you boleh tengok bagaimana
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Nur Atika Siapa tadi? Saya Nur Afika. Saya slide mana saya berhenti? Sampai yang fucuk tadi doktor. Oh, saya terkeluar Uh-uh. Betul-betul. Allahu Akbar. Nasib baiklah Dr. Azmin call saya. So, kalau tak saya cakap seorang. Sekejap saya, ya Allah ya Tuhan. Hari ini saya rasa macam, okey baik semula saya patah balik. Sebab saya punya, nanti saya CB tu saya akan kembali semula dengan you all. Sekejap. Saya nak ambil air sekejap. Saya minta maaf, boleh dengar ke ni? Nur Atikah dulu. Nur Afikah. Boleh doktor. Boleh nampak slide ya? Ya Allah, saya dah terkedepan. Slide tak nampak lagi doktor. Oh, slide tak nampak lagi? Alright. Sekejap. Nur Afikah nampak Nampak doktor. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Okey. Seterusnya kita sambung. Saya minta maaf lah. Saya punya komputer ni daripada semalam dia ada masalah sikit. Saya pun tak tahu apa masalah dia. Saya dah check bateri dan sebagainya, tak ada masalah bila saya check. Okey. So minta maaf banyak. Kita terpaksa ke depan balik semula. Okey, kita sambung setelah yang CB certified boarding tadi ialah badan yang diiktiraf. Doktor. Ya. Doktor dapat dengar saya ke? Dah boleh dengar ke? Boleh. Doktor, boleh tak doktor ke depan lagi dekat bahagian makanan Jepun ke apa tah? Dekat situ pun doktor macam berhenti lama juga. Makanan Jepun? Kat mana? Ada yang dekat restoran Jepun, restoran Korea. Oh, saya terhenti kat situ. Maknanya saya kena ulang ke depan lagi ke? Banyak lagi ke sebelum nak sampai? Saya kena undur balik sorry. Saya tak pasti. Doktor saya lah topik hot tu, makanan restoran makanan Korea, makanan Jepun tu. Lepas tu kena topik tu hot. Pasang lagi maknanya. Topik tu best. Tapi macam tak dengar. Hari ni nampak gaya kita. Saya daripada semalam sebenarnya ada isu sikit. Saya harapkan saya settle lah benda ni kan. Ni Yang ni. Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Thank you, doktor. Siapa ni? Nurul Afikah Nampaknya saya punya Tak, saya Nasirah. Okey, sorry saya tak nampak lagi. Saya dah depan ni. Okey. Minta maaf banyak. Okey, saya ulang balik ni hot issue. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ini tentang ini memang very hot issue. Saya cuma nak ingatkan you all kalau berada di IOI, pergi please nak masuk kedai tu tengoklah logo Halal Malaysia. Kalau logo Halal Malaysia mesti berserta dengan persijilan Halal Malaysia. Sebab tu kalau siapa yang saya tak apa ingat Korean Soul apa benda yang ada dekat Alamanda tu. Itu halal. Sebab apa dia dah ada logo halal dan persijilan halal. Dan dia memang letak kat depan tau. Itu kalau nak masuk tak apa. Tapi kalau macam setakat, you all tengok Korean ataupun Japan restaurant,
cuma tulis no pork, pork free, alcohol free, guaranteed halal, tapi tak ada logo halal dan persediaan halal Malaysia. So jangan masuk. Sebab tu macam isu macam halal Aceh laksa ni, dia hanya yang halal tu yang ada dekat dekat Taman Perindustrian USJ. Kenapa kita perlu ada logo halal untuk Korean dan Japan restaurant ni? Sebab selalunya kita takut ada penggunaan arak di dalam dia. That's why kalau ada benda ni, maknanya mungkin dia boleh supply ayam. Ayam tu di penyembelihan ayam di Malaysia memang selalunya halal sebab dia ada premis-premis halal. Jadi dia dijual, dia boleh beli di pasar-pasar biasa yang kita ada tu, dia memang disupply daripada halal. Sebab tu kalau nak pergilah bagi orang yang beragama Islam, macam contohnya pasar Selangor, dia mesti dapat selalunya ayam-ayam sembelihan ni dia dapat daripada kilang-kilang persediaan halal Malaysia. Itu yang saya selalunya confident masuk ke tempat-tempat yang macam ni dia selalunya disupply oleh kilang penyembelihan ayam yang halal. Tapi dalam kes makanan ni ya, sebab tu kalau kita tengok KFC, McDonald, Pizza Hut, Chicken Rice, mereka ni semua yang big company lah, itu yang setengah daripada Malaysia, yang bukan daripada Malaysia, mereka ambil sijil halal Malaysia, persediaan halal Malaysia. That's why kita confident nak masuk untuk makan lah. Jadi kalau tak ada tu jangan sembarang-sembarang suka. Sebab tu saya cerita semalam pasal bab syariah, pasal dan sebagainya, cerita hukum Islam ni. Saya nak cerita pasal bab halal ni lah tadi. Jadi jangan kita terlalu loose sangat lah. Kita tengok dulu persediaan halal Malaysia. Satu lagi macam kat Genting Highland. Genting Highland pun very difficult to get. Tapi unless kalau you tengok ada macam contohnya ada setengah-setengahnya tu. Memang dah ada setengahnya ada setengahnya tak ada. Ada setengah tu macam nak claim bahawa macam seolah dia halal tapi masih belum dapat logo halal. Jangan nak pertaruhkan benda tu lah pada kita, tak boleh. So you cari yang betul-betul ada logo halal baru masuk. Ini kat Genting Highland. Sebab saya memang merata meronda. Jadi saya pun kena didik jugalah anak-anak saya. Okey ni tak ada, tak payah, kita cari benda lain. Okey macam tu. So itu yang saya cerita ni semalam pasal bab syariah tu. Alright. Okey saya move Okey, kalau kita ada logo halal, maknanya kita ada hygiene, GMP kita bagus. Ni di antaranya macam ni macam pucuk ni, kalau dah ada kena tak ada logo halal ni, tengok cara penyediaan ni pun kita geli macam ni kan. Geli, you all pun tak nak kata orang kembang tekak nak ambil. Okey, saya kena move cepat. Dan selain daripada tu, kalau tiada logo halal ni, menggunakan simbol-simbol Islam untuk meraih, dia tahu bahawa bisnes ni untuk meraih orang-orang Islam. Jadi benda ni digunakan sebagai penarik perhatian okey, untuk melariskan produk. Jadi sebab tu kalau nak carilah logo halal JAKIM right. Alright, seterusnya apa makna logo halal? Logo halal ni kan semalam saya dah cerita, halalan thayyiban tu dia ada 6 aspek, di antaranya ialah selamat, bersih dan juga nutrition Dan maknanya kalau dia ada logo halal, lipas tu tak lalu kat menu tu. Maknanya confident lah kita dengan kebersihan dia tu. Tapi kalau dah macam tak ada logo, dia possibility to do like this what happen produk-produk yang macam tu. Dan selalunya non-Islam non-Islam selalunya dia suka pada logo halal ni sebab dia pun terjamin kebersihan dia. Sebab tu di antara halalan thayyiban semalam, selamat, bersih dan juga nutritious tu antara kenapa non-Islam yang tidak non-Muslim dia akan ambil produk halal juga. Sebab dia tahu bahawa bila ada logo ni dia tak ada masalah. Sebab tu OIC country pun bila dia tahu tu ada produk halal JAKIM, mereka memang tak ada ragu dah, dia akan beli produk tersebut. Sebab tu kalau you dapat macam contohnya McDonald daripada media sosial, kalau you kata McDonald ni ada masuk daging manusia lah bla bla bla, ada cerita panjang-panjang, itu jangan nak percayalah. McDonald kat Malaysia sendiri sesara nak dapat logo halal. Jadi dia pun sendiri orang dia punya pegawai dia pun susah juga nak dapat halal JAKIM Malaysia. Tapi bila once dia dapat, macam mana McDonald, you all berjujuk kan, beratur kan. Setiap kali nak beli McDonald burger ke apa, bukan main lagi. Kereta kita tunggu berlain panjang nak beli McDonald punya burger tapi apa, itu sebab tu logo JAKIM ni dia begitu berharga, tahu? Itu dia ada maknanya apa? Itu bisnes maksud dia you punya duit masuk kantong maksudnya company you akan boleh keuntungan
Sebab ni banyak isunya kalau saya nak cerita tak habis-habis, saya nak bagi kuliah banyak gini Alright. Tak apa. Ini saya nak tunjukkan bahawa kalau kita punya produk ada logo halal, maknanya dia ada benda-benda lain yang kita pantau juga. Macam contohnya tidak boleh menggunakan kontainer yang berasal daripada racun di dalam kilang tersebut. Dan you tengok you tengok rasa macam tak kena bila you tengok dia gunakan skop ini yang guna pasti ni, tapi mereka gunakan untuk kunyit macam ni kan kita rasa tak kena kan. In fact kalau kita kembang tekak pun lain macam apa asal dia guna skop macam ni kan, tak bersih langsung the way how dia kendalikan. Sebab tu perlu sijil halal tu sijil halal memang amat rapi cara proses kita nak memberi persijilan tu sebab tu dalam MS 1500219 section 4.4 kita ada menyebutkan tentang hygiene, sanitation dan food safety. Jadi kalau you tengok 4.4.3, jadi kita ada kata halal food shall be processed, packed and distributed under hygienic condition in premises license in accordance with good hygiene practice good manufacturing practice dan juga veterinary hygiene practice or such as specified by the competent authority So jadi MS 1514 MS 1480 and public health legislation currently enforced by the competent authority in Malaysia producing country. Jadi maksudnya kalau macam yang ada veterinary hygiene practice ni, antaranya ialah macam penyembelihan ayam rumah penyembelihan ayam halal kita ada banyak di Malaysia ni dia punya tu, jadi untuk sembelih halal, ayam halal okey. Okey, ini macam contohnya penyediaan roti canai kadang-kadang sebab tu kadang-kadang mamak pun dah tuliskan ada bagi tahu telur telah dicuci dan sebagainya sebab dia tahu dah orang dah begitu perhatian terhadap tentang isu kebersihan. So selain daripada tu wrong idea of halal concept ni ialah halal logo lah. Kalau kita tengok ada ke halal logo dekat dengan daging babi. Jadi dia salah faham terutamanya macam orang Korea orang Korea, orang Singapura pun ada juga setengah-setengahnya yang non-Muslim, dia tak faham konsep halal dan halal tu sebenarnya daging babi tak halal macam contohnya ini ialah halal daripada Singapura tapi diletakkan dekat sini ada fresh pork contohnya dekat sini halal tapi ialah pork main with bean, which is dia wrong concept tentang halal. Dia ingat babi tu halal as long as bersih apa semua halal kan pada dia. Tu tak betul. Macam ni pork loin ribs contohnya Okey, dua istilah macam bertembung. Macam contohnya rasa ayam babi. Rasa ayam babi, kalau you lihat ayam dan babi, ayam halal, babi itu haram. Jadi dua yang bertembung dia punya sifat dia selalunya di Malaysia tidak dibenarkan. Macam contohnya hotdog. Hotdog kita tak gunakan perkataan hotdog, kita gunakan frankfurter ataupun apa nugget siapa boleh bilang tu? Siapa panggil? Sausage. Kita tak gunakan hotdog tu, sausage kita gunakan perkataan sausage. Right? Ini juga kita juga tengok ada pork crackling tapi dia ada halal logo kat sini, halal logo. Tapi dia sebenarnya membawa ada belakang dia ada tulis pork crackling Jadi kita masalah lah, kita ada masalah tu Alright, now kita ada juga isu yang kedua di Malaysia ialah fraudulent ataupun fraud food products. Fraudulent ni maknanya pencampur adukan antara makanan tu lah. Makanan sama ada halal dengan tak halal ataupun number one ialah percampuran daging yang asal origin dengan another materials. Contohnya macam cattle campur dengan sheep, cattle campur dengan porcine. Ataupun meat, cattle dengan horse Jadi itu yang pertama. Yang kedua macam contohnya Dr. Noratini daripada Jabatan Kimia, dia bagi tahu Tesco ada hantar satu blok daging, dia kata dia cuba check atas tu memang betul daging lembu, bawah dia horse. Jadi maknanya dia membekalkan satu kita membayar harga tu bukan pada barangnya. Maksud dia kita bayar untuk lembu tapi dia supply lembu dengan horse. Tak boleh lah macam tu. Itu maknanya menipu. Itu sebab tu fraud. Fraud products. Jadi antara lain ialah menggantikan bahan yang premium kepada yang lebih murah. Macam contohnya dia claim meatball. Tapi sebenarnya dalam tu ada flavor je. Flavor daging je. Bukannya meat. Itu pun menipu juga. Itu tak betul Itu tak ada. Itu tak boleh. Macam cattle dengan kerbau pun dua yang berbeza sebab tu lembu lain dia premium. Kalau cow ni benda yang murah dan dia punya lemak pun bau dia agak tidak berbau agak tak menyenangkan
Alright. Lepas tu the use of food additive not mentioned in the list Jadi selalunya undeclared ingredient. Ini selalunya diletak dengan sama ada dia sedar ataupun tanpa sedar diletakkan dalam produk makanan Jadi antaranya ialah macam daging-daging di Indonesia, Thailand kadang-kadang dia mungkin kita takut gambar ni saya dapat daripada bekas mantan juga yang mengajar bab halal juga, halalan Taiwan. Jadi saya dapat daripada ni. Sebab tu kalau kita ada logo halal tu memang kita sure daging tu memang disupply daripada sumber yang halal lah Macam ular ni kita tak dibenarkan dalam Islam. Jadi saya nak bagi tahu, saya nak bagi tahu tentang label Kalau dia kata daging lembu kisar, maknanya dia akan kena supplykan daging tu mesti lembu bukan daripada kerbau. Kalau dia kata daging kisar je, kita boleh tanya dia apa tu daging tu. Dia boleh gantikan daging tu. Tapi kalau dia declare daging lembu kisar, maknanya dia kena supply lembu kisar, bukannya kerbau kisar. Faham? Itu maksud dia. Jadi kalau dia ada logo halal, semua doubt tu dah dibuang lah. Maknanya kita yakin apa yang disupply dan dengan apa yang diterangkan di sini, maknanya kita dapat barang yang kita nak lah Kita bayar dengan barang yang kita kehendaki, bukan barang yang ditipu Right. Okay, dari segi ingredient dan juga food additive Ingredients tu apa? Ingredient tu ramuan Food additive apa dia? Bahan tambah. Jadi kadang-kadang bahan yang disupply mungkin halal daging halal mungkin halal, tapi dalam food additive tu ramuan-ramuan dia mungkin haram. Itu dia ada isu juga Sebab tu yang isu yang paling banyak sekali ialah dalam ni ingredient dan juga food additive Okey. Jadi apa itu ingredients? Ingredient tu apa sahaja yang dilistedkan pada label makanan tersebut. Kalau definition of food additive ialah a safe additive to be used and added, ditambah, digunakan dalam keadaan food in small quantities dan juga di mana dia digunakan dalam kuantiti yang kecil yang mengubah dari segi sudut kualiti dia, texture, appearance, penampilan bau dan juga rasa acidity dan alkalinity. Jadi itu definisi food additive Jadi kadang-kadang kita kena identify di food additive yang halal dengan tak halal ni Sebab tu kita akan bincang sikit E-coats, gelatin, blood plasm, whey cheese dan juga transglutaminase Ini yang saya sebutkan sikit. Mula-mula kita tengok tentang E-coats Okey, saya takut nak klik ni sebab saya takut dia tak pergi ke tempat yang saya nak tu. Okey. Tapi siapa yang minta link tu memang saya sebekalkan sekali dengan E-coats yang telah diberi oleh JAKIM Jadi dia ada senarai list itu E-coats Okey, E-coats ni bukan code of pork E-coats maknanya Europe for Trade Facilitation maknanya E-coats tu E-numbers adalah Europe maksudnya Europe numbers untuk for trade facilitation Okey, kemudahan untuk merefer kod E ni ialah berasal daripada Europe ataupun sometimes daripada kod E ni boleh digantikan dengan INS ataupun International Numbering System. Okey, International Numbering System ni digunakan oleh Codex Alimentarius dalam food products Jadi food additive dia selalunya E100 sampai E119 contohnya coloring agents E200, E299 preservative E400 contohnya E499 thickening thickeners penebal pelembab stabilizer dan juga pembauran emulsifier dan seterusnya lah boleh baca ni sampailah dia E1400 E1499 selalu yang ada problem ialah E400 hingga E499 lah. Yang ini yang selalunya E-coats yang kita kena tahu dalam ni sama ada sebab puncanya kalau di Malaysia, kalau katalah E-coats yang telah ada logo halal JAKIM, maknanya E-coats tu telah digantikan dengan bahan daripada tumbuhan ataupun haiwan yang telah disembelih yang halal Tapi kalau macam di negara luar, E-coats yang E400 sampai E499 nya it doesn't mean dia halal itu ada bezanya dia duduk di Malaysia dengan duduk di overseas. Jadi you kena tengok E-coats ni. Sebab emulsifier ni selalunya puncanya sumbernya daripada makan haiwan. Haiwan pula sama ada dia slaughter ataupun tak slaughter ataupun haiwan tu jenis halal ke tak halal. So that's why you have to look at this food additive. Okay. So
So jadi selalunya ya food additive yang kontroversi untuk health dan juga halal kalau kita tengok, kalau colouring, preservative, antioksidan, artificial sweetener dan flavor enhancer selalunya mereka petikaikan dari segi sudut kesihatan Tapi kalau food additive ni emulsifier, halal isu ni banyak di sini Okey, contohnya ikut yang E471, E472 sampai AF 473, 475, 476 selalunya concern by Muslim consumers ni because of datang daripada sumber haiwan yang tidak halal. Cuma kalau di Malaysia kita boleh gantikan dia dengan daripada tumbuhan. Kalau daripada tumbuhan maknanya dia halal lah terutamanya kita adalah pengeluar kelapa sawit yang kedua ke pertama yang di dunia sebab kita bersaing dengan Indonesia. Jadi kita selalunya digantikan dengan kelapa sawit. So nak mention kat to you yang selalunya emulsifier yang digunakan ialah dia selalu bagi tahu lecithin So lecithin ni ialah contain egg yolks ataupun soya bean Jadi lecithin ni selalunya sebab tu kalau you buat kek bila jadi food emulsifier ni dia selalunya fungsi dia menggabungkan antara air dan juga lemak. Sebab tu bila you buat kek you letak telur You letak telur supaya you punya lemak dan juga you punya air bergabung dalam tu untuk menjadi satu batian yang boleh menjadi kek yang lebih baik lah, lembut dan sebagainya jadi lecithin ni datang dari dua sumber, sama ada you datang daripada telur ataupun soybean Sebab tu itu yang kalau dia sebab tu kalau you tengok E471 ni tadi kadang-kadang you akan tengok kat situ lecithin dan juga soybean. You akan tengok tu semua list-list tu. Terutamanya yang produk-produk halal Kalau non halal memang tak adalah Sebab tu kalau di Malaysia ni anak saya memang daripada kecil lagi saya suruh dia cari kalau nak marshmallow pun cari dengan produk-produk halal lah Itu terutamanya di supermarket. Tapi ataupun kek ke whatever lah kita kena cari yang halal Ini saya nak mention to you ialah artificial food emulsifier, monoglyceride, monoacyl glyceride dan juga ester sugar, sucrose fatty acid ester. Ni mostly kebanyakannya kita boleh dapat kalau yang saya bekalkan tu ialah JAKIM akan beritahu yang ini boleh daripada sumber haiwan ke, daripada binatang ke, dia akan beritahu. So saya listkan semuanya kat situ lah, saya pun tak hafal. Kadang-kadang saya pun kena refer balik. Bila saya nak beli barang, kadang ada satu tu, kadang terpaksa buka handphone balik lah. Saya kata, ni apa. Banyak benda sebenarnya nak kena tengok bila kita concern about that one. Okay. Satu lagi ialah tentang, kita beralih tentang alkohol, ialah salah satu food additive So, jadi ethanol is alcohol, but not all alcohol is ethanol So, jadi alkohol ni selalunya ialah grup-grup hydroxyl group yang dia ada OH dan juga dia punya functional group dia. So, dia punya suffix dia off dia ialah all So ethanol, methanol dan sebagainya. So kita ada beberapa kelas alkohol, monohydrate, dihydrate, sugar alcohol, fatty alcohol dan sebagainya. Macam sugar alcohol ni selalunya halal lah macam sorbitol, glycerol Kalau you katakan ataupun Kalau glycerol ataupun glycerin ni ialah dia sumber fatty acid which is dia boleh daripada dua, sama ada halal dengan tak halal lah. Dia boleh datang daripada haiwan ataupun daripada tumbuhan which is haiwan ke tumbuhan ke kita tak boleh nak bezakan di lab. Yang itu yang kita kajian yang kita telah buat memang tak boleh nak differentiate within glycerin dengan glycerin yang halal dengan tak halal ni. Jadi ataupun glycerin daripada animal dan juga daripada tumbuhan memang kita tak boleh differentiate dah tu. Tapi sugar alkohol ni kebanyakannya halal tu sebabnya di antara lain ialah yang kita makan tu macam xylitol, sorbitol, ini gula. Kalau orang nak diet dia tak makan sugar, dia makan inilah gula-gula yang jenis macam ni ataupun erythritol, saya lupa nak letak kat sini. Okey, fatty alcohol dan sebagainya, kita ada berbagai lah. Ini bergantung dengan bagaimana mereka mengesterkan alkohol tersebut, sama ada bersumber daripada haiwan ataupun daripada tumbuhan Alright. Now, khamar jadi khamar tu apa dia Khamar tu ialah arak Arak tu apa dia? Arak tu ialah kalau ikut Al-Quran yang tidak dibenarkan ialah fermentation of grapes. Okay? Tapi dalam masalah sekarang ni kita ada banyak pulut lah, rice lah, wheat lah, semua ada alkohol Sebab tu alkohol melalui proses fermentasi difermentasikan hukum dia haram.
Jadi kalau macam contohnya alkohol yang dihasilkan secara sintetik, hukum dia halal. Ya. So khamar tu ialah fermentation daripada grade fermentation, hukum dia haram. Jadi including rice, barley dan sebagainya. Jadi tapai ialah rice, ya, fermented rice. Dia hukumnya harus dimakan, ya, according to fatwa. Jadi dia sebab tu makanan dia gini. Kalau kita buat tapai, kita niat macam ni. Aku buat tapai ni sebab aku nak ambil air dia. Air dia tu jadi aku boleh minum. Itu dah tak boleh. Maknanya aku nak buat air arak. Niat dia dah macam tu. Sebabnya Allah kata wa asirru qawlakum awijharu bi innahu alimun bizati sudur. Sama ada kamu zahirkan ataupun kamu sembunyikan, Allah tahu apa yang ada pada dada kamu. Jadi kalau niat asal dia tu bukan nak buat tapai, benda tu jadi haram tau. Sebab tu berdasarkan pada niat. Kalau you buka sendiri kat YouTube, cuba you cari tentang niat. Niat ni memainkan peranan besar dalam Islam. Okay, so that's mean you tak boleh menggunakan tu. Sebab tu kalau you makan tapai, hukumnya harus, ya. Sebab kita bukan tujuan untuk buat air tapai, nak minum air tapai tu jadi arak. Tapi kita nak minum rice dia. Sebab tu kita makan tapai, hukum dia harus mengikut fatwa. Satu lagi istilah yang anda akan dengar ialah perkataan istihalah. Istihalah ni maknanya perubahan alkohol kepada acetic acid. Sebab ia kehadiran ethanol ni, ada satu lagi acetic bacteria, LAB, lactobacillus acetic bacteria, sometimes ada yang boleh convert ethanol kepada acetic acid, which is hukum dia jadi halal, ya, acetic acid, tapi alkohol yang melalui fermentasi hukum dia jadi haram, ya. So ada setengah lagi perkataan istihalah tu perubahan daripada bones to gelatin. Macam contohnya kan dia ambil bones banyak, jadi kita boleh hasilkan gelatin. Yang ini pun ada dia kata istihalah juga. Dia berubah daripada tulang kepada gelatin. Tapi tulang tu sebenarnya daripada kalsium. Yang jadi gelatin tu ialah protein-protein dia. Protein-protein dia convert pada gelatin. Jadi dia ada istihalah. Jadi you kena faham maksud istihalah ialah transform. Nanti kenapa saya cerita ni, nanti saya cerita sikit lagi lah. Yang depan sikit. Okey, ni alkohol. Alkohol ada yang disintis melalui fermentasi dan satu lagi daripada lab. Ini yang saya ceritakan tadi bahawa tapai ialah halal dimakan. Saya mohon siapa yang rasa nak buang air kecil ke apa, dia boleh pergi. Saya akan teruskan sampai akhir saya punya ni kuliah ni. Sebab dalam silap hari ni, minta maaf banyak. So saya akan teruskan saja. Okey, tapai hukum dia harus, ya, harus dimakan, ya, mengikut fatwa. Jadi ada setengah, sebab tu kalau you lihat penghasilan tapai sekarang, kalau you lihat tapai ubi, dia jadi kering kan, tapai ubi. Pasal tak, ubi yang dah tapai kan dia dah rasa macam tak best lah. Sebab apa? Sebab tak macam widi sangat, kan, tak berapa widi, tak wet sangat. Dia tak berapa basah. Tapi dia kering sangat. Sebab apa? Dia try to remove all those tu sebab dia ada ethanol. Ethanol dia tu amat tinggi kandungan dia, jadi dia terpaksa buang. Jadi dia apa? Sebab tu kita boleh makan yang tu, itu lebih bagus lah, lebih menjaga kewarakan, warak, dari segi warak. Okey, ini fatwa tentang alkohol. Ini yang saya kena slowly kena jalankan, ialah saya nak cerita ni. Setiap minuman arak yang mengandungi alkohol, walaupun bukan semua alkohol itu setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Walaupun bukan semua alkohol itu adalah arak. Ini saya dah cerita tadi. Alkohol yang diperolehi dari proses pembuatan arak, hukumnya haram dan najis. Ya. So, kalau tujuan nak buat arak, hukumnya haram dan najis. Manakala alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis, tidak haram, tapi dia tidak boleh diminum. Dalam bentuk aslinya kerana ianya adalah racun dan boleh membunuh. Minuman ringan yang diproses, yang dibuat bukan dengan tujuan untuk menghasilkan arak dan mempunyai alkohol di bawah arah 1%, hukum dia harus diminum. Ini macam Ribena, di antaranya contohnya, dia terhasil juga alkohol, tapi tujuan asal nak buat minuman ringan, bukan nak buat arak. Lepas tu dia terhasil juga sebab dia buang, jadi dia dihukumkan halal. Kita tengok logo halal. Manakala minuman ringan yang dibuat dengan niat dengan cara yang sama seperti proses membuat arak, sama ada mengandungi banyak atau sedikit alkohol dan alkoholnya disuling, adalah haram diminum. Kalau niat asal dia nak tujuan dia memang nak buat arak, sama ada sikit ke banyak ke, hukum dia haram diminum. Okey.
Okey, makanan atau minuman yang mengandung alkohol secara semula jadi seperti buah-buahan, kekacang, bijirin serta perahannya atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingan semasa proses pembuatan makanan atau minuman adalah tidak najis dan harus boleh dimakan dan diminum. Okey. Makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabil adalah harus dan boleh digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5. Sebab tu macam contohnya pewarna pewarna yang saya tunjuk sebelah kanan ni dia halal sebab tu dapat halal logo. Okey. Ubat-ubatan dan pewangi yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut tidak najis dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut bukan diambil melalui proses pembuatan arak sebab selalunya wangi-wangian ni dia secara alkohol yang telah disintetikkan ataupun telah diubah struktur dia, jadi dia dah berubah, so dia boleh jadi bahan pewangi. So kalau kita lihat saja jenis sebelah kanan cochineal ni, dia hukumnya halal di Malaysia sebab dia datang daripada serangga. Ya, jadi ini warna merah officially di Malaysia hukum dia halal, tapi di Brunei hukum dia tidak dibenarkan, haram tidak diharamkan. Jadi dia bergantung kepada majlis fatwa di negara tersebut right. Okey, kita balik pada gelatin Gelatin ialah gelatin Gelatin inilah yang paling banyak dan juga merupakan satu produk yang diletakkan dalam beverages dan juga dalam minuman dan juga makanan yang paling memang Allah menguji keimanan jugalah sebabnya memang banyak digunakan gelatin ni dalam produk-produk apa sahaja, bukan makanan je, kosmetik, manufacturing of sukan punya barang, minum bahan-bahan dan sebagainya lah, nanti saya akan listkan Jadi apa dia tu? Sebab gelatin ni dia ada unique characteristic and all-rounders use as a thickener, plasticizer, emulsifier, foaming agent, retain moisture, improve texturing dan sebagainya. Gelatin ni lah yang paling mendatangkan banyak fitnah pada orang Islam. Sebab dia ni banyak digunakan yang non-halal digunakan dalam produk kecuali kalau ada logo halal JAKIM dia kata ada letak gelatin, maknanya confirm lah benda tu dah halal lah. Okay. Jadi gelatin ni dia ni bukannya, dia not contain of preservative and additive, dia is free from cholesterol and purines dia tak ada ni, dia lepas tu dia juga ialah gelatin ni selalunya dikenali sebagai generally recognized as safe sebab tu digunakan gelatin Ini saya nak tunjukkan bahawa kita ada dua jenis gelatin, and tu kena ada E. Type A ialah yang haram, selalunya ialah daripada pig skin. Type B ialah daripada cow. Itu selalunya hukum dia halal kalau lembu tersebut disembelih. Kalau tak sembelih pun dia jenis type B tapi tak halal. So ini saya nak tunjukkan struktur saja. Okey, fatwa tentang gelatin ni ada dua. Satu kata halal, satu tak. Dulu Dr. Mazhar kata haram lah, halal. In fact Yusuf Qaradawi pun kata halal tapi sekarang ni banyak ulama beralih kepada hukum tidak halal kalau hukum dia kalau sebab maksud Dr. Mazhar kalau daripada babi pun hukumnya halal tapi sekarang ni dah banyak beralih kepada tidak halal jadi sebab apa gelatin dengan bahasa mudah yang you nak faham. Kalau you kadang mak you buat sup lembu, kadang-kadang dia ada baki sup tu dia letak dalam peti tau. Jadi overnight, nanti besok you tengok sup tu jadi dia macam beleda, macam apa ni, agak-agak dia macam keras sikit dalam mangkuk tu. Itulah dia gelatin Jadi kita pun tak sanggup lah kalau katakan daripada babi, kita letak dalam peti, kita tengok macam tu, kita boleh makan. Jadi sanggup tak kita makan? Tak kan? Jadi itulah dia. Sebab saya sendiri cuba buat DNA detection babi ni melalui proses polymerase chain reaction, memang saya dapati kita boleh kesan dia itu babi. Itu punya bidang saya. Bidang saya ialah mengesan pengesanan DNA babi melalui makanan Alright. Okey, bagaimana gelatin itu dihasilkan? Ada dua sumber, satu daripada babi, satu daripada lembu. Kalau you dapat gelatin yang berwarna coklat, selalunya lembu. Kalau gelatin tu putih melepak, selalunya memang confirm babi. Dua jenis tu. Okey. Kalau kenapa lembu, kenapa orang lebih prefer babi daripada lembu? Sebab ada dua reason. Why? Sebab pertama,
penghasilan gelatin lembu mengambil masa 80 hari lah lebih kurang untuk one cycle berbanding dengan Posan cuma ambil 30 hari. Dari segi penghasilan ini maknanya harganya tidak kompetitif untuk lembu. Ya, babi lebih okey. Jadi kalau macam tu, satu lagi, lembu ni dia ada masalah mad cow ataupun bovine BSE ni, bovine spongiform encephalopathy, the inflammation of the brain of the bovine. Jadi ada masalah. Jadi sebab tu bila dia ada penyakit, lembu ni ada berpenyakit, jadi exposure to mad cow ni pada manusia lebih tinggi berbanding dengan porcine. Porcine tak ada masalah. Sebab tu porcine ni lebih banyak digunakan berbanding dengan lembu. Okay. Now, apa yang digunakan dalam produk-produk makanan yang dimasukkan dengan gelatin contohnya jadi dessert, gummy, coklat, ice cream, marshmallow, soft candy, toffee, yogurt, meat products, fat food products, banyak yang ni. Jadi yang color merah ni yang saya tunjuk ni ialah antara yang saya buat surveillance menggunakan DNA untuk lihat sama ada untuk melihat sama ada dia ni ada kandungan babi ataupun tidak. Itu yang ada, dan ada setengahnya saya dah publish ya. Alright. Seterusnya, ini ialah yang dulu zaman Tok Kaduk dulu lah, saya masih ingat lagi, kita tak tahu lagi masa tu zaman Tok Kaduk Jadi dia tak ada logo halal JAKIM. Jadi kita masa dulu mungkin ada yang setengah dah termakan benda-benda ni hukum dia haram yang ini memang tak boleh Kalau boleh sebab tu anak-anak ataupun anak saudara ke, you tak ada anak lagi buat masa ni. Tapi anak you ni bakal ada anak-anak ni, cuba you biasakan diri you dengan logo halal. Logo halal tanpa tu ni Jadi cream candy ni memang hukumnya tak ada lah, hukumnya memang tak boleh makan. So ini adalah marshmallow. Marshmallow yang dia ada di mana ke, di Giant Bunny ke, di Vegan Bunny, yang tanpa logo halal ni memang ni semua ni positif dengan porcine DNA maknanya kita memang dapati dia banyak dengan DNA babi Sebab tu kadang-kadang kita kesian ada setengah-setengahnya anak saudara kita yang dekat Tadika sana, cikgu Tadika tak tahu yang ni marshmallow ni datangnya banyak ni daripada babi. Jadi dia orang paket-paket jadi goodies, Sometimes dekat majlis perkahwinan, sometimes ada dekat kadang budak-budak Tadika dia orang diberi inilah, kesian. So sebab tu kadang-kadang benda ni memang kita check, memang ada kat Giant Bunny sana tu, yang kat depan tu je, dekat dengan kompleks sana tu. And then kita tengok juga macam-macam lah kita orang cari Jadi sebab tu cuma dia punya the moral of the story ialah jangan beli tanpa logo halal JAKIM ini ialah antara yang kami check juga, antaranya di Kuadin. Di Kuadin ni kalau dia tak ada logo halal maknanya memang daripada porcine. Kalau dia ada logo halal itu alhamdulillah lah okey. So you all kena itulah kita punya kekuatan, you all kena tengok logo halal lah. The moral of the story saya cerita ni. Jadi kadang-kadang candy ni macam mana, anak saya suka sangat makan yang sebelah kanan ni. Okey, jadi bila ada halal exhibition saya akan beli kadang banyak tau. Saya beli banyak lah, tapi saya tak galakkan dia makan gula sangat kan. Maknanya saya beli mungkin setengah kilo lah dia nak makan sebab dia halal jadi saya beli. Tapi kalau macam you all dapat dekat Metro Kajang lah, Bangi, mana-mana yang tak ada logo halal ni, dia memang dia buat masa dia letak dekat depan nak masuk dekat supermarket tu. Very nice tau. Dia susun colour-colouring budak-budak suka tengok colour-colour macam tu kan. Umi nak benda tu. Kata saya sorry lah, anak saya dia daripada kecil lagi saya dah ajar. Jadi dia dah tahu dah. Sekarang bila nak beli produk, dia mesti tanya dengan dia. Dia kata, Umi saya nak makan ni, ada logo halal. Dia dah tahu dah saya akan cakap macam tu. Jadi dia dah tahu dah. Setiap kali dia nak pick up barang, memang dia tahu. Ada dalam tu saya akan check balik. Saya tengok ada tak logo halal. Macam tu. So dia kalau ada logo halal, dia lepas lah kan. Kalau tak, sorry lah, dia tak dapat makan. Okay. Right. Yang ini juga, kalau you nak beli Cadbury, please lihat Cadbury tu kena ada logo halal. Sebab ada setengah Cadbury yang diimport terus daripada Australia. So macam contohnya Rocky Road ni, bila you pusing belakang gelatin. Gelatin ni memang dia declare memang daripada babi. So that's why you have to look at halal JAKIM. Jadi halal JAKIM Cadbury selalunya boleh dapat di Maidin, di mana-mana lah. Jadi ada halal JAKIM. Alright. Okay, ini cuma saya nak cerita. Saya dulu pernah dipanggil 2014, agak lama dah. Tentang Cadbury issue lah yang ini sebenarnya Cadbury issue tu masa tu memang tak ada babi pun. Cuma Kementerian Kesihatan salah buat analisis, jadi dia sebenarnya false positif. Dan orang authority yang sepatutnya menceritakan tentang halal itu bukannya Kementerian Malaysia, sepatutnya JAKIM yang kena keluarkan kenyataan jadi silaplah di situ Okay.
Okay, jadi kawan saya pun tanya, sebenarnya Cadbury tu halal ke tak? Saya kata, engkau kalau ginilah, engkau bagi sebakul Cadbury kat aku. Saya sebenarnya sindir dia. Maksudnya halal lah, buat apa cerita ni. Sebab tu disebabkan isu tu, Cadbury tu sebenarnya dia punya pengeluaran dia punya permintaan dia menjunam jatuh So dia berkaitan dengan bisnes ya. So kebetulan pula di sebalik bisnes Cadbury ni ialah pelaburan ni ramai daripada Bumiputera. Jadi itu terkesan akibat daripada statement yang salah. Okey, ini adalah ni saya skip saja yang ni. Okey, yang ni pun sama juga sebenarnya dia ada beberapa ni lah yang ada tentang Astro panggil saya masa tu untuk memberi komen tentang Cadbury issue. Tapi saya berani cakap tu sebab saya adalah terdiri daripada orang yang memang membuat pengesanan D&E melalui produk-produk makanan Alright, yang ini ialah isu dia sama juga, especially dekat Keluang siapa-siapa yang berada di Johor, iaitu tentang very popular Keluang Real Coffee ni sampai Sultan Johor pun masuk situ, tapi sebenarnya dia kena samai oleh ni sebabkan sebut kopi tu ada gelatin sebab tu kadang-kadang bau yang ada pada kopi tu kita risau juga sama ada gelatin ataupun light, dia boleh hold the fragrance. Sebab tu kan babi ni Allah cerita 3 kali tau dalam Quran. Dia cerita pasal babi kan, tapi selain daripada babi, daging ke gelatin itu daripada derivatif dia. Sebab tu dalam MS 1500 2019 tu dia cerita tentang keturunan dan juga apa-apa hasilan daripada babi ataupun anjing tadi ni Okey, gelatin juga digunakan dalam fitness product dan juga dia panggil low calorie light products, enriched product, sport nutrition product, health drinks Dan selain daripada itu, gelatin ni ada satu lagi produk yang which is kita kena look at ialah whey. Whey ni ialah apa dia whey? Whey ni ialah nanti saya tunjukkan. Jadi produk gelatin ni kenapa gelatin ni diletakkan sebabnya gelatin ni ialah protein. Jadi dia letakkan dalam produk-produk yang kesihatan Jadi selalunya gelatin akan digabungkan dengan whey. Jadi apa pula whey? Whey tu ialah bila kita campur susu dengan rennet enzim, dia akan hasilkan cheese Saya tunjuk ni cheese. Air ni ialah whey. Air ni dia banyak kandungan protein lain which is yang dikeringkan, kita akan dapat whey powder. Apa kegunaan dia? Dia akan gunakan dalam biskut, protein sport product dan sebagainya. Tetapi whey ni isunya ialah rennet ni sama ada halal ke tak halal Rennet ni pula datangnya daripada anak lembu, bapa lembu, nenek lembu ke tak ada rennet ni. Rennet ni maknanya kurang pada lembu adult. Tapi dia banyak pada calf. Calf ni anak lembu. So jadi dia dihasilkan. Jadi kalau dia datang daripada sumber yang non halal, itu masalah, problem. Kita ada problem dengan ni. Sebab tu kalau JAKIM tu kalau dia dah inspect, kalau dah ada certification body, logo-logo yang ada tu, maknanya dia dah certified, maknanya dia dah lepas, maknanya dia bersumber daripada chymosin chymosin which is produced by fungi. Jadi you kena tengoklah rennet tu daripada apa itu dia. Okey, ini enzim saya dah cerita tadi tentang ni, sebab tu dia hasilkan whey. Selain daripada tu, gelatin juga digunakan sebagai soft capsule ataupun gelatin coat tablets ataupun sebagai use sebagai replace lost blood Okey. Ini dia ada application dalam pharmaceutical jadi tablet, serum substitution, vitamin encapsulation itu fungsi dia dalam ni. Jadi kadang dalam ni mungkin dalam ubat-ubatan tu mungkin hukum dia halal, tapi yang masalah isunya kadang-kadang yang ialah kapsul dia. Kapsul dia tu masalah sikit sama ada halal ataupun haram Cuma saya nak bagi tahu kat situ dalam Islam, dengar betul-betul. Bila saya cakap ni, please dengar, pay attention kenapa saya kena cakap macam ni. Dalam Islam ada 2 isu. Satu makan, satu rawat. Kalau tujuan untuk merawat dan dia melibatkan nyawa, mengikut Imam Syafi'i, hukumnya dibolehkan. Dibolehkan makan. Meskipun dia haram. Sebabnya di antara lain, sebab tu Allah tutup ayat tu dengan Innallaha ghafurur rahim. Sebab Allah Maha Pengampun. Sebab tu kita orang Islam perlu banyak beristighfar sentiasa Tengah muda-muda ni Allah suka kalau orang muda dia mengingati Allah yang banyak. Sebab orang tua je yang suka ingat Allah banyak. Orang muda dia lupa, dia suka Korea, dia suka game kan. Dia
dia suka nak jumpa member dia. Jadi you all kena banyak istighfar. Kalau siapa yang sakit, ada cancer issue ke, you all terpaksa makan, kadang-kadang memang sumber-sumbernya banyak daripada yang non haram. Daripada sumber yang haram, ya. Jadi kena ingat bahawa rawat dan makan dua perkara yang berbeza. Kalau saja suka makan, itu tak boleh, hukum dia haram. Tapi kalau ada disebabkan you terpaksa makan disebabkan melibatkan nyawa, maka dia dibenarkan, ya, dalam Islam, ya, dari segi sudut rawatan, ya, tujuan untuk rawatan. Tapi you all perlu beristighfar dengan banyak. Satu lagi saya nak cerita tentang vaksin, walaupun dia tidak melibatkan makanan, cuma ini ialah type of vaksin lah. Vaksin tu macam-macam vaksin daripada yang dimakan, dan sekarang ni vaksin yang baru yang kita ada ialah daripada mRNA yang telah diambil, ya, macam contoh Pfizer dan sebagainya lah. Cuma saya nak cepatkan sikit, ya, isu ni. Antaranya ialah bahan-bahan yang subhah masa penghasilan vaksin lah. Kita ada perumah sel, media perubahan sel, ya, enzim proteolytik, gelatin dan sebagainya. Yang ni banyak yang haram lah, ya, dari segi penghasilan vaksin. Okey, penghasilan vaksin yang dihasilkan untuk bakteria selalunya boleh jadi halal, ya. Okey, macam contohnya meningococcal, ya. Tapi kalau macam contohnya untuk vaksin yang berasal daripada virus, selalunya kebanyakannya banyak yang non haram lah, yang subhah. Tetapi dari segi sudut fiknya, jika dia mendatangkan kebaikan dari segi sudut mengawal ataupun membentuk dia boleh mengawal macam COVID-19 contohnya, kan. Jadi hukumnya diharuskan. Jadi maknanya kita pun agak, yalah, setengah-setengahnya orang Kelantan dia tak berapa suka kan ambil vaksin. Tapi hukumnya diharuskan, ya, sebab vaksin ni adalah effort, ya, satu usaha kita untuk mengawal penyakit. Dia bukan maknanya kita terlalu bergantung, sebab kau tak ambil vaksin kau dapat penyakit. Tak macam tu, tak. Itu salah juga dari segi itikad. Jadi kita kena faham bahawa vaksin adalah salah satu usaha untuk kita membendung penyakit COVID-19, ya. Jadi hukumnya diharuskan. Jadi saya adalah orang yang cenderung kepada vaksin. Sebab saya orang sains, jadi saya prefer kepada pengambilan vaksin rather than tidak lah. Tapi kita kena faham bahawa vaksin bukan segala-galanya, ya. Sebab kalau Allah nak kenakan juga orang tu, ya, walaupun dia ambil vaksin, itu maknanya Allah tu berkuasa atas sesuatu. Itu sebab tu saya cerita bab syariah hari tu, ya. Saya cerita bab syariah, perkara-perkara yang luar biasa ni Allah je yang boleh lakukan. Sebab tu maknanya kita hanya berusaha. Kalau kita ambil vaksin, at least kita punya simptom tu sampai tahap 2, not sampai tahap 4, ya. Jadi itu hanya usaha kita, yang lain semuanya Allah yang tentukan, ya. Jangan kita memandai-mandai pula, buat kau tak sampai ambil vaksin sebab tu kau dapat penyakit. Itu pun tak boleh kata, it doesn't mean that. Sebab kalau Allah nak bagi, orang yang ambil vaksin pun kena. Okay. Alright. Okey, jadi ini saya nak cerita tadi, rawat dan juga makan satu perkara yang berbeza, two different things. So kita ambil yang mazhab Syafi'i saja, saya pun tak ada masa banyak, saya ada tinggal 40 minit saja nak cerita, slide saya masih banyak lagi. Okey, mazhab Syafi'i membolehkan, dibolehkan merawat menggunakan najis dan bahan haram jika tiada alternatif, termasuk arak serta tidak memabukkan, Jadi ini dibenarkan. Jadi sebab tu Allah tu tahu niat kita tu apa benda. Allah sebab tu ada isu, sebab tu Allah kata sama ada engkau zahir atau engkau sembunyikan, maka Allah tahu. Jadi kalau kita sakit, Allah tahu kita sakit. Okey? Alright. Jadi dari segi medicine dan sebagainya, gelatin, ini kebanyakannya lah ada sebuah food supplement. Cuma saya nak mention to you, gelatin, glycerin, glycerin ni ataupun glycerol sebab dia boleh daripada animal sumber dia. Tapi dia boleh digantikan dengan glycerin daripada kelapa sawit. So stearic dan stearic acid pun sama juga, ialah ini pun selalunya digunakan sebagai lubricant dalam ubat-ubat, kosmetik, shaving soap, candles dan sebagainya. Jadi ini selalunya pun boleh datang daripada oil farm. Alkohol ni saya dah mention tadi, Right. Okey, glycerin ni selalunya paling ketara ialah bila nak jadikan rambut kita air conditioner lah supaya rambut kita jadi lurus. Kalau tak ada serabut macam ni, itu dia fungsi dia kalau dalam kosmetik. Okey, yang ini ialah selain daripada tu, kita ada juga dalam medicine dan juga vaksin sebagai suplemen, macam contohnya chondroitin sulfate, dia boleh daripada animal cartilage such as porcine, bird, shark dan sebagainya lah. Ini memang ada.
Okey, porcine enzyme selalunya trypsin ya, selalunya diambil daripada porcine ataupun bovine. Dan juga Clostridium botulinum selalunya orang gunakan for cosmetic reason. Ya, contohnya dia nak muda seumur. So jadi dia ambil dah ni buat injectionnya. Jadi dia gunakan botulinum. Botulinum tu mungkin halal lah walaupun dia beracun, tapi dia type E. Tapi dia punya pemberat dia tu selalunya dalam dia tu ada gelatin yang diletakkan bersama dengan Clostridium botulinum. Dia punya air dia tu. Heparin ialah ni ialah blood coagulation. Selalunya diambil daripada darah daripada darah, sama ada dia tak kisah sama ada haiwan halal ke haiwan haram ke, kalau dia ambil heparinnya tu maka dia digunakan dalam rawatan, terutamanya ada setengahnya orang yang nak bersalin dia terpaksa ambil juga sebab dia ada isu darah dia suka membeku jadi dia kena ambil heparin. Selalunya heparin yang kita ambil tu memang daripada babi Okey, low molecular weight heparin ni saya cakap tadi ni blood coagulation, patient under surgery patient yang ada risk dengan blood clot, jadi dia terpaksa ambil heparin Okey, ini semua saya nak bagi tahu bahawa kami ada publish tentang soft and hard capsule menggunakan PCR salt and hybridization. So kita lebih kurang 42 daripada 113 mengandungi DNA babi tapi hukum dia tadi harus kalau you ambil. Ini ialah saya tengah cakap. Okey, siapa biasa tengok mefenamic acid? Ladies, saya nak soal. Nazira tadi, you pernah nampak tak mefenamic acid? Tak pernah. Tak pernah. Couple period tu selalunya dia akan berinilah. Mefenamic acid kan dia selalu gugut. Ubat period Ataupun perempuan lepas bersalin dia akan berini. Mefenamic acid ni pun dia datang daripada ni. Tapi kalau you ada alternatif, you all jangan ambil mefenamic acid, ambil Panadol. Ambil Panadol sebab saya pun kadang-kadang bila kita ada alternatif, kita cari alternatif tu. Kalau tak ada tu mungkin dah terpaksa makanlah sebab dia tujuan merawat Macam 21st century decastrol ni pun dia kata ni vitamin D. Ada yang claim daripada bovine, ada yang claim daripada porcine. Tapi bila kita buat lab, dia yang kita dapat tu porcine dan juga garlic pearl dan sebagainya. Okay. Alright, ini daripada segi kosmetik. Kosmetik ni semua ni banyak menggunakan gelatin as well. So ada kosmetik gincu yang daripada Maybelline, yang daripada overseas, Maybelline yang daripada overseas, kita ada test 10 gincu kita dapati lebih kurang 3 yang ada porcine Sebab tu saya pun malas nak pakai gincu lah. Saya terus move lah tempat lain. Okey, selain daripada gelatin juga digunakan sebagai mancis matches. Ini macam ni. Yang colour-colouring ni gelatin. Lalu kalau macam yang warna macam ni lembu lah. Tapi kalau putih melepak tu maknanya dia datang mungkin daripada babi Okey, ini saya nak ceritalah babi ni tak ada satu pun yang dibuang dari segi bahagian badan dia. Antaranya di Netherlands tu pelajar PhD tu dia kata Netherlands ni babi yang dimakan tu serupa dengan penduduk dia kat situ. Tapi dia pun pelik manalah pergi kulit dia kan. Kalau kita makan banyak mestilah dia kata benda-benda ni nampaklah dibuang ke mana apa tu mungkin nampak kan. Rupanya semua bendanya diproses. So dia proses satu benda tak ada, semuanya jadi hasil. Jadi kan sebab tu kadang-kadang kita pun tak tahu, mungkin selama hidup kita ni pun kita mungkin banyak termakan na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita banyak beristighfar pada Allah SWT. Okey, kita move kepada food additive yang namanya transglutaminase. Transglutaminase ni sebenarnya dia ialah meat gum dalam bahasa biasa ni maknanya pelekat gum Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia ialah macam contohnya kalau kita buat burger kat rumah, burger kita tu berterabur tau, dia tak boleh melekat-lekat. Jadi salah satunya ialah kena letak transglutaminase. Kalau katakan dia ada M transglutaminase, maknanya M tu microbes maknanya transglutaminase tu datangnya daripada microorganism. Jadi selalunya yang kat sini yang dia claim halal ni jadi kebanyakannya kalau macam Ajinomoto di KL, dia claim dia punya M transglutaminase halal hukumnya. Sebab tu kalau kita tengok meatball ada setengah-setengahnya logo halal, dia punya transglutaminase datangnya daripada Ajinomoto tadi. So jadi transglutaminase tu tujuan dia lagi satu untuk tujuan elasticity, iaitu dia
kekenyalan dia. Sebab tu kalau you makan, you nyami tu bila you gigit, oh sedap kenyal Tapi kalau you tengok ada setengahnya bakso, dengan orang Indonesia yang buat kan, meat kettle meat tu, kadang bakso tu, cuba you tengok. You makan kan dia macam tak ada nyami dia. Tak ada kekenyalan dia sebab dia tak ada transglutaminase. Itu bezanya. Sebab tu kadang-kadang dia banyak juga, dan juga transglutaminase ni boleh diletakkan dalam noodles, meat, chicken, fish ball dan fish cake Jadi dia ada. Jadi kalau dia logo halal, dia claim kat situ ada MTGA, maknanya dia dapat logo halal, maknanya dia daripada microbes Okay, ini dia fungsi dia sebagai meat gum. So you can make it the daging tu, the meat, you can form like stick like this Okay. Okey, jadi proses food selalunya yang mengandungi transglutaminase ni ataupun meat gum, ataupun saya kaitkan sikit dengan blood plasm ni, selalunya ialah macam ni lah, crab stick, balls Tapi you tengoklah, bukan maksudnya you all tak boleh makan. Saya nak you all cari sos itu, sos halal ke tak. Kalau you cari kat supermarket, banyak yang ada logo halal. So tak ada isu lah kalau you tengok. Tapi sebab tu saya tak makan benda-benda yang bol-bol ke apa beli yang di pasar-pasar malam tu, sebab saya tak tahu sumber dia daripada mana. Kalau kita tahu sumber dia tak ada masalah. Kalau problem Alright. Saya nak cepat je ni. Jadi blood plasm juga adalah salah satu sumber transglutaminase Jadi transglutaminase ni kita ada dua isu, satu datang daripada mikrob, satu daripada darah Jadi kalau anything dari darah, sama ada halal animal ataupun haram animal, dia tetap hukumnya haram. Tapi daripada mikrob dia ada dua isu, iaitu utamanya peptone dia ni. Peptone dia ni selalunya daripada babi ataupun lembu Jadi saya ada seorang pelajar PhD daripada USAS, daripada quiz. Dia sedang buat isu tentang transglutaminase, hukumnya apa bila datang daripada mikrob lah. Sebab bila mikrob kan kita ada guna peptone. Peptone ni pula dia punya nitrogen source dia ialah porcine dan bovine Itu sedang dalam kajian. Okey, blood plasm ni kita ada dua. Satu ialah blood. Blood ni jadi warna coklat sebelah ni Satu lagi ialah blood plasm Blood plasm ni yellow. Jadi warna dia yellow lah. Jadi kita ada dua. Satu blood yang ni, satu lagi blood warna yellow. Jadi blood plasm ni dia mengandungi protein murah Jadi sebab tu dia dimasukkan dalam makanan haiwan. Selain daripada tu, dia boleh dimasukkan dalam fish ball Dia boleh dimasukkan dalam fish ball, okey. Okey, daripada kami punya research, 17 produk berbola ayam yang tanpa logo halal lah. Kita dapati tak ada lagi so far dapat porcine, tapi kita dapati ada yang daripada chicken dan juga daripada goat So kita dapat itulah tak ada pula daripada porcine masa tu Tapi memang ada lah, maknanya plasma darah diletakkan dalam berbola Selain daripada tu, saya nak cerita sikit tentang hemoglobin Hemoglobin ni sebagai penapis rokok dia pun digunakan darah tu buat rokok. Jadi orang-orang yang merokok tu please aware bahawa rokok ni kalau boleh tinggalkanlah Okey. Rokok ni satu lagi hukumnya haram Ini nak kaitkan dengan ada hukum rokok sebab dia mendatangkan kemudaratan, sebab itu menyebabkan sirosis pada hati Alright. Ini saya nak kembali balik semula dengan blood. So kita ada all kind of blood daripada blood Fungsi dia apa? Protein source Jadi dia boleh gunakan dalam blood blood sausage Yang ini dalam tahun ni lah, reference terbaru tak jumpa lah pula saya tapi ada mereka buat Tapi saya rasa saya takut benda-benda ni masuk dalam produk-produk makanan Okey, yang ni saya yang punya kajian, kita ada buat tentang meatball dan surimi dan sebagainya Kita ada pig macam contohnya apa dia punya ni, kita dah ambilkan transglutaminase, fibrinogen, thrombins So sebagai binder of gum Jadi buat apa? Meat structuring. Itu meat restructuring ni maknanya you boleh masukkan dalam burger, dalam burger dan juga any daging hancur itu dan sebagainya. Okey, ini banyaklah kalau you tengok tak bendung kita dengan isu-isu makanan sebenarnya isu halal dan haram ni Okey. Saya teruskan. Okey, seterusnya ialah minyak kisar semula minyak kitar semula. Minyak kitar semula ni yang saya tunjuk ni, apa beza dia yang atas dan bawah ni? Cuba perhati betul-betul. Satu dalam botol, satu dalam plastik So apa tujuan dia? Tujuan dia ialah yang dalam botol ni memang disaring lah, dibersih tak kira lah murni ke, ada lagi satu apa benda murni
Tapi satu lagi yang jenis dalam ni ialah minyak recycle. Minyak recycle ni pula sebenarnya sama ada kedai haram ke kedai tak haram ke, dia kumpul dalam satu tempat. Dan kawan saya daripada Jabatan Kimia dulu, saya pun pelik macam mana dia boleh kesan DNA dalam minyak, saya kata kan. Ni doktor dia kata minyak yang recycle, dia cerita macam tu. Aduh, saya pun dah sudah hati. Itu minyak recycle pun daripada DNA babi ada, dia kata. Jadi kan saya kata macam mana dia boleh isolate DNA daripada minyak, saya kata kan. Jadi dia bagi tahulah macam mana contoh dia. Dia bagi protokol dia macam mana nak dapatkan tu. Jadi saya kata memang saya suruh student saya buat, saya cuba letak isolatekan minyak, isolate DNA babi daripada minyak jadi memang boleh. Jadi memang saya confident lah dengan, jadi betul lah kawan saya cakap tu dekat Jabatan Kimia tu, yang betul lah memang ada jadi sebab tu saya kurang gemar makan kat luar kadang kan. Kita risau lah isu ni kan. Wallahualam. Okay. Alright. So kalau boleh. Tapi yang ada logo halal lah. Dia ada juga setengahnya recycle logo halal. Mungkin dia cari pada yang Muslim punya kedai je kot. Ya. Alright. So ini dia yang minyak kita semula daripada dapur yang tidak halal ya. Kadang-kadang ni. Satu lagi kan. Dia juga mungkin boleh menyebabkan isu kesihatan lah ya, ulang-ulang kali. Sebab tu kadang saya pun malas lah pergi pasar malam. Dan ini saya dah tak suka. Sebab pun kadang benda-benda goreng yang kadang colour dia teruk sangat. Dah coklat betul. Dah colour dia dah tak dari segi sudut kesihatan lagi lah. Saya dah tua-tua macam ni kan. Kena jaga. Okey, saya cepat je banyak isu-isu dia. Okey, saya teruskan. Okey, isu yang seterusnya ialah, ada 25 minit lagi ya. Animal slaughtering and waste management ya. Yang ini kita ada masalah animal slaughtered ya, sebab masalah ni timbul bila kita ada isu commercial value kita big volume of commercial Jadi disebabkan kita nak buat commercial, jadi kita terpaksa keluarkan secara besar-besaran. Jadi isunya banyak. Jadi itu termasuklah waste management dia dari segi blood bulu ayam, intestine ayam intestine animal, skin dan juga bones jadi macam mana saya terus melenting kat situ saya pun tak ingat dah. Aduh, banyak pula saya shortcut saya pendekkan saya punya slot ni. Okey, saya nak cerita animal slaughter ni ialah syarat sah sembelihan haiwan yang telah disembelih bagaimana dalam Islam kita haiwan yang disembelih itu mestilah 2 urat pembuluh darah itu iaitu keratit dan juga jagula ataupun wajdain dan juga urat marih urat marih ni ialah saluran makanan, khalqum, trakea, saluran pernafasan. Masa disembelih tu mestilah putus itu dia. Syarat dia 3 Dan juga kita juga ada juga syarat dia lain syarat-syarat yang lain iaitu membaca bismillah lah, menghadap kiblat dan sunat-sunat yang lain pun kena dilakukan. Tapi saya cerita yang major thing you have to berlaku yang ni lah Jadi ini ialah halal slaughtering of ruminants. So dan isu-isu yang lain ialah selain daripada itu ada yang sembelihan, saya tak tunjuk gambar, ada banyak tapi saya skip banyak. Ada sembelihan ayam yang tak putus. Contohnya kan kadang-kadang bila JAKIM inspect ada yang kecil-kecilan ni dia rupanya baca bismillah pun tak reti. Jadi sebab tu untuk penyembelihan ayam dia kena dapat tauliah daripada JAKIM as well. So dia ada sijil dia you all ada dia punya kursus-kursus dia yang berkaitan dengan tu. Dengan untuk JAKIM terutamanya ialah rumah sembelihan halal. Selain daripada itu ialah isu electrical stunning electrical stunning ni kalau dalam standard Malaysia is not recommended, tapi bukan maknanya dilarang. Kalau di Brunei Darussalam dia dilarang tidak digunakan untuk stunning. Tujuannya untuk pengsankan animal sebab ni human rights orang-orang western lah, dia human rights dia kan, dia minta supaya animal tu dipengsankan dulu baru dislaughter. Sian animal tu. Tapi kalau dalam Islam tak sebab Allah SWT kata haiwan ni memang untuk kita makan, tapi cara makan mestilah ikut panduan syariat Islam. Selagi mengikut syariat Islam, penyembelihan itu tidak dikatakan zalim Jadi penyembelihan tu maknanya secara hidup, live animal tu. Jadi kalau ada electrical stunning ni problemnya ada setengah-setengahnya tu dia pengsan betul lah dia pengsan. Kita takut dia mati disebabkan hemorrhage, stunning elektrik tu di otak dia tu, hemorrhage ataupun pendarahan di otak tu, jadi dia mati disebabkan itu, bukan disebabkan penyembelihan. Itu isu dia. Sebab tu di
Malaysia, kebanyakan penyembelihan ayam dan sebagainya itu adalah tidak melakukan stunning juga, but not recommended. Boleh lakukan tapi not recommended. Jadi penyembelihan dilakukan secara manual ya, KFC ke apa ke semua dilakukan secara manual ya. Okey. Ini dia. Ni. Okey. Selain daripada tu, ini kita tak nak kalau yang secara kecil-kecilan tu sembelihan yang tak dijaga, kadang-kadang kat pasar-pasar biasa adalah pakcik ke apa ke. Yelah mungkin dia tak ada persediaan halal ke apa ke, tapi cara pengendalian tu kita tak nak macam tu lah, kotor So jadi soaking in blood sedangkan itu najis pertengahan tak dibenarkan. Okey, jadi ini ialah salah satu isu animal yang mati bukan disebabkan sembelihan daripada disebabkan stunning. Okey. Okey, ni for waste management ya. Ada masalah di isu-isu dia. Okey, ini juga salah satu isu di mana tempat pemprosesan babi dan juga ayam halal tu bersebelahan ya. Ini pun salah satu isu juga. Okey, ini ayam cucuk ya, satu. Okey, ini yang berlaku, gambar ni saya dapat daripada Jabatan Islam, Jabatan Agama Islam Johor. Jadi dia kata, dia cerita dia sepatutnya mengeluarkan ayam halal. Okey, betul lah halal ya, sebab dia halal yang kat depan tu. Dia punya kat belakang tu ada campur ayam cocok dengan halal ni, yang tak halal dicampur hati dia. Ada isu pula hati dan pedal yang dijual bersama ayam halal ya. Jadi ada isu, banyak isu tentang ni ya. Okey. Ini juga banyak isu-isu lain macam contohnya ayam campur babi dan sebagainya lah, banyak ni. Okey. Okey, seterusnya ialah aquatic animal makan najis ya. Jadi selalunya 3 types of fish yang kadang-kadang kita beli tu ialah keli, tilapia dan juga ikan patin ya. Jadi selalunya haiwan tersebut dipanggil al-jalalah. Dari segi sudut MS 1500, haiwan jalalah ni tidak dibenarkan lah. Tidak dibenarkan ya, haiwan yang duduk berendam dengan najis, lepas tu makan najis, lepas tu kita makan dia. Jadi cuma haiwan jalalah ni dia ada satu proses di mana dia boleh dibenarkan makan dengan syarat dia perlu direndam selama 40 jam ya. Selepas tu di dalam air bersih ya selama 40 jam, tapi ada yang setengah 72 jam ya. Yang ni ialah kajian tentang mereka tengok di babi tu sampai tahap bila dia tengok sampai 2 hari baru dalam perut ikan tu didigestkan. Jadi pembersihan air tu melalui haiwan jalalah ni dia perlu ambil 3 hari lah kalau tak silap saya insyaAllah 3 hari. 3 hari 72 jam. Cuma dalam Malaysian Standard kita tak nyatakan lah sebab kita takut nanti ada yang bukan Islam dia bela, dia bubuh makan babi, lepas tu dia letak dalam air 3 hari, lepas tu dia boleh jual. Jadi tak boleh. So sebab tu kita silentkan lah. Cuma kita tak nak makan benda kotor lah, senang cerita kan. Orang Islam dia makan benda-benda yang bersih, dia tak makan benda-benda kotor. Jadi sebab tu kita tak perlu kan, kita tak nak lah macam tu kan. Okey, keli, tilapia ni, patin dan sebagainya, hukum yang ada kat luar tu ialah harus dimakan lah. Cuma saya kadang-kadang ada masa saya kadang nakal lah, kadang saya tanya daripada mana saya dapat. Okey, dia kata dia daripada penjual agama Islam. So kalau dia produk tu saya belilah. Saya confident dia cakap hope dia tak bohong kan. Tapi most of the time saya beli dekat Mardi. Mardi tu memang dia kata air ladu lah daripada Sungai Pahang. Kat Mardi tu selalu banyak jual ikan air yang dibela dalam air ladu dia tak boleh dalam kolam. Ini adalah antara ikan-ikan yang selalunya yang you all rajin makan lah, tapi kadang mungkin dia makan najis Okey, haiwan jalalah okey. Ini isu-isu dia lah banyak Okey, seterusnya ialah yang keenam ialah genetic modified organism. Okey, genetic modified organism ni GMOs ni ialah saya agak terperanjat dalam tahun 2005 dan 2002 ada transgenic plant iaitu rice plant, which is dia letakkan pig gene dalam transgenic plant tu jadi dia dah dilaporkan, dan juga rat gene dalam kentang. Pig gene dalam rice, rat gene dalam kentang. Walaupun pokok itu tidak menunjukkan sifat kebabian dia tapi hukum dia haram sebab apa? Mengikut MS 15002019 ataupun 2009 diterima pakai untuk slaughtering animal, 2019 tak ada slaughtering animal sebab dah dikeluarkan. Jadi 2009 masih efektif. Jadi dua-dua ni menceritakan tentang bahawa anything yang datang daripada haiwan yang haram, hukumnya haram.
Tapi kita tidak nafikan bahawa GMOs ni ada kebaikan dia. Macam contohnya macam golden rice ni. Golden rice ni dia boleh ada vitamin A untuk budak-budak yang rabun malam tapi yang ini dia tak ada babi punya jin lah. Yang ni saya baca dia datang daripada plant dan juga bakteria. Dua-dua plant. Bakteria pun ada lah sebab dia punya vector, so of course daripada dia tu. Jadi GMOs Alright, lagi satu isu ialah kita pun takut juga, isu yang GMOs ni, dia ada dua views of scholar kat Malaysia ni. Tapi kita mengikut yang pertama. Hukum dia haram, hukum haram ini mengikut Syafi'iyah. Syafi'iyah ni maknanya mengikut Imam Syafi'i. Kalau DNA sequence tu dapat ditentukan dalam produk itu secara saintifik, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi ini keputusan yang diterima di Malaysia. Tapi ada hukum Malikiyah ataupun Hambaliyah, dia menganggap bahawa GMO tu adalah kategori sebagai istilah tamah. Maknanya dia sempurna. Dia tak tunjukkan sifat kebabian dia. Dia nampak tomato. Walaupun jin tu ada dalam tu, tapi nampak tomato bukannya babi. Jadi pada dia boleh. Tapi ini tak diterima di Malaysia. Kita yakin sebab kosan jin tu boleh disikun balik boleh didapati. Ni boleh sikun balik kita boleh trace balik dia ada ke tak ada. Itu memang ada method dia. Jadi kita tak terimalah di Malaysia Okey, ini cuma nak tunjuk bahawa dia ada IP untuk transgenic rice dan juga pelbagainya lah. Saya tak jumpa pula yang potato Okey, ini saya skip sikit Ini ialah critical raw material ni. Saya nak cerita tentang kalau nak cerita halal dengan tak halal, bahan tumbuh mikrob tu selalunya yang kebanyakannya tak halal. Kalau yang ada pun daripada lembu tak tahu sama ada di slaughter ataupun tidak Okey, ini isu yang lain yang paling popular ialah tentang lab grown meat ataupun daging yang dihasilkan melalui proses makmak So kami masih lagi melakukan untuk melakukan kajian untuk menentukan sama ada dia haram ataupun tidak Jadi tapi kalau mengikut MS 1500 tu dia masih lagi kata bahawa any part of the animal dia kata tidak boleh dijadikan dia jadi tak halal lah kalau kita ambil. Tapi masalah dalam isu ni lembu tu dia tak mudarat apa-apa. Maknanya bukan kita kerat ekor dia ke apa, kita cuma ambil sikit daging dia tu, kita boleh grow dekat lab. Sekarang lembu tu tidak mudaratkan. Isunya ialah sebab tu ada fatwa tu kita sedang kaji semula sebab lembu tu tidak ada masalah, tidak dicederakan, ambil sel dia, kita grow kat lab. Itu dia sebab kita ada sebab saya baca lah banyak kajian tu. Jadi kita tengah menentukan penentuan haram saya dengan grup saya dengan Datuk Izhar yang di UKM. Kita tengah bekerjasama dengan JAKIM untuk menentukan sama ada dia okey ke tak. Sebabnya isunya ialah daging lab ni telah dijual sebagai nugget, chicken nugget di Singapura, very close to us. So mereka dah membenarkan untuk makan ni. Kita sekarang ni masalahnya Mufti Sarawak pun ada tanya, JAKIM pun ada tanya. Jadi kami ada 6 bulan lagi, dalam 3 bulan lagi kami akan keluarkan lah dan seorang student saya kena kaji sebab dalam pemprosesan lab meat ni penggunaan serum bahan yang tak halal tu memang ada berlaku Okey. So jadi sebenarnya kalau ikut MS dia kata tak boleh lah, tapi tak boleh tu kalau mencederakan haiwan tu. Isunya sekarang haiwan tu tak mati, tak dicederakan dan tidak memudarat kepada dia daging yang diambil Alright. Okey, ini adalah haram kartel meat Ini use JAKIM logo incorrectly and deceptive Ini yang memang banyaklah Allahu Akbar. Yang ini pun kita sebab itulah kita baca doa Allahumma qfina bihalalika an haramika wa afina bifadlika aman siwa. Saya dapat gambar ni daripada Jabatan Islam Johor So memang dapat banyak daging yang diseluduk. Ini saya teruskan. Ini you all tahu sebab apa kadang-kadang dia datang dekat sini so dia tukar logo dia masukkan logo-logo halal Itulah. Okey, seterusnya sertu ni ialah dia berkaitan dengan sertu dengan samak dua benda yang berbeza. Sertu ni ialah satu kali kita basuh dengan air mutlak, 6 kali air satu kali air tanah, 6 kali air mutlak. Itu sertu.
Kalau samak tu ialah kita, ni saya tulis ni. Okey. Sertu means to purify najis mughallazah ataupun dog, pig dan juga dia punya breeds ataupun derivatif dia punya kacukan dia dengan air yang dicampur satu air once daripada soil mixed water maknanya air yang telah dicampurkan dengan tanah satu lagi diikuti dengan 6 air bersih. Yang ini tujuan untuk basuh, macam contohnya kitchen, cruise ataupun kapal terbang ataupun apa yang kita beli ni, apa benda sebenarnya yang kita ambil daripada non-Muslim macam contohnya orang Western. So kita kena basuh semula sebab kita takut dia ada arak, dia ada babi, handle babi dan sebagainya. Jadi kita kena basuh. Jadi sampailah the najis must free from smell, colour and taste. Daripada bau, rasa dan juga warnanya telah hilang. Jadi ini ialah daripada most scholar did not include soil to clean mughallazah najis except Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang ada letak satu kali air tanah. Jadi kalau samak tu apa? Samak tu ialah kita bersihkan daging ataupun ni tentang kita nak bersihkan macam kulit lembu ataupun kulit kambing. Jadi kita guna perkataan samak. Samak tu ialah kita gunakan dia, bersihkan lipid dia, gunakan air sabun. Contohnya lah kita letakkan dia lemon ke cuka ke, bersihkan buang daging dia, fat-fat dia tu. Lepas tu kita keringkan, bilas dengan air cuka dan sebagainya. Yang itu kita panggil samak ataupun kita fat dia, kita removekan dia. Itu dipanggil samak. Jadi sertu ni ialah yang satu air tanah, 6 air bersih. Samak kita bersihkan dia, kita celup dengan cuka ke dengan air cuka dan sebagainya, air cuka, air kapur untuk membersihkan kulit. Itu beza dia. Jadi isunya ialah kalau kita beli factories, restoran, hotel, aeroplane, cruise ships ke yang datangnya daripada overseas, memang kita kena samak. Okey? Sebab kita takut tu ada najis berat. Okey, yang selain daripada tu ialah golden chain issue. Yang ini ialah yang memang rakan saya kata yang dia boleh isolate DNA daripada minyak agak daripada ni. Jadi memang betul sebab tu di Sarawak masa tu merudum disebabkan ada isu ni. Okey, yang satu lagi ialah bone china not allowed because dia come from not halal animal Yang ini daripada Majlis Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 2012 mengatakan bahawa apa sahaja yang ni dalam hukumnya haram tak boleh okey, sebab tak ada istilah berlaku. Dia tulang, pure tulang dia ambil. Okey, saya habiskan juga. Okey, sorry saya minta maaf hari ni atas kekurangan. Sebenarnya saya ada banyak shortcut, ada banyak isu yang saya potong juga, tapi saya bagi yang major things lah saya unshare dulu sebelum tu. Jadi sekali lagi bagi siapa yang nakkan nota ni, you all boleh insya-Allah boleh SMS saya WhatsApp saya 019 340 9423. Okey, ada apa-apa pertanyaan tentang isu ni tak? Ada banyak sebenarnya isu tapi saya dah shortcut banyak. Ada nak tanya apa-apa yang tentang halal haram isu? Sebelum saya berhenti. Tak ada. Semua faham Dr. Saila nak tanya? Ya, boleh. Sekarang ni kan popular remaja sekarang suka makan dekat Family Mart tu kan? Korean store tu. Macam mana food dekat situ? Food dekat situ, itu sebab itulah ini sebenarnya isu tu. Kita orang baru bangkitkan dalam 2-3 hari lepas. Yang sebenarnya ginilah, anything yang belum ada halal logo, sebab sebab tu saya kata halal logo ni penting, kena tengok. Kalau tak ada memang tak ada. Sebab dia kata apa tau? Saya pergi kat Genting tu, dia punya isunya, dia kata ada satu burger tu, dia kata burger ni dia kata dalam proses pensijilan or something like that. So saya tak berani juga nak makan. Jadi macam isu tu, kalau Korea ni, kita takut arak tu ada, takut kat situ. So for the time being, saya kata jangan masuk dulu. Selagi dia tak dapat sijil halal, jangan masuk.
Itu je lah saya boleh cakap. Dr. Min. Okay, thank you Dr. Sheila. Okey. Ada rakan lain. Saya cuma nak ingatkan sebenarnya bila saya cakap ni, saya sebenarnya nak ingatkan you all. Saya pun rasa terkilan macam IOI tu. Saya tengok ramai sangat. Ada satu bakery tu punya tempat tu. Dia tu dah lah pengendali dia. Saya minta maaf cakap sebab Ian Leong ada sini. Dia non-Muslim pengendali dia. Lepas tu depan dia, cashier dia memang saya tengok Muslim. Tapi persediaan halal memang tak ada. Tapi saya tengok ramai orang beli di situ. Terutama yang beragama Islam. Saya agak kesal lah yang 101 tu. Saya tak tahu Jakim tahu ke tak tu. Saya sepatutnya kena beritahu Jakim juga lah. Kena check tempat tu. Sebab pengendali dia tu non-Muslim. Itu yang masalahnya. Sedangkan syarat untuk pengeluaran halal ni, pengendali dia mesti 2 orang Muslim yang kat belakang tu. Produk tu. Bukan cashier tu. Cashier tu kita tak peduli. Kita bukan cashier. Cashier kalau non-Muslim tak apa. Tak ada masalah. Sekarang yang produk tu. Jadi tapi yang non-Muslim ramai beli kat situ. Itu sebab tu saya nak menyedarkan you all kena tengok logo halal tu. Sebab macam contohnya, macam premis-premis yang berkaitan dengan makanan Jepun dan Korea, jangan main masuk je. Lagilah kat Genting Highland, ya Allah, Masya Allah. Sebab tu yang kadang saya tanya, bila ada cashier tu Melayu, katalah 7-Eleven dekat tu, saya tanya dia, Dek, nak tanya, you produk yang you anu ni macam mana? Siapa supply? Nanti dia bagi tahu lah, ni produk ni halal, yang ni okey, insya-Allah. So dia tu kita confident lah, kita pegang kata dia. Kalau anything happen kita cari dia balik. Maknanya dia kita tu. Kadang susah juga nak cek makanan apa semua kan. Tapi maksudnya kita kena berhati-hati lah kadang-kadang Sebab tu kalau makanan yang rasa tak sure tu tak ada logo halal, tak ada persediaan, jangan masuk lah, senang. Itu dia. Sebab kita takut ada arak kat situ. Ada lagi satu lagi ingredient dia. Kita tak tahu. Dr. Min, saya sebenarnya banyak yang saya cut ni. Tapi hopefully dia okey lah untuk pelajar STPD 2143. Okay. Jadi nanti nota ni kita akan ada Dr. Sheila upload dalam UKM Folio ke? Saya ada, sebab ada setengahnya tu saya share dengan link. Saya takut saya punya ni terlalu besar. Tapi saya rasa saya punya ni boleh kot, saya boleh upload kat situ. Kalau dia boleh masuk Dr. Min Kalau tak, Dr. Sheila boleh hantar kat saya, nanti saya sharingkan dia. Boleh. Kecilkan saiz. Dr. Sheila hantar kat saya, nanti saya upload. Tolong kecilkan. Saya ni buta IT sikit. Boleh insyaAllah. Okey, insyaAllah. Saya share dengan Dr. Azmin. Okey, yang lain ada apa-apa? Nur Afika tak ada? Raida? Ada? Tak ada Okey, kalau tak ada. Okey. Okey. Contohlah macam ada ingredient gelatin kan. Sebaiknya kita elakkanlah kan? Tak, gelatin ni ada yang halal. Afika, dia ada yang halal. Tak semuanya haram. Macam contoh, marshmallow, bila dia ada produk halal, saya tak share dengan you all lah Dr. Min, nanti saya ada CV, Certification Body, which is dia ada logo-logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM di luar negara. So list-list tu saya masukkan sekali. Nanti Dr. Min tolong upload sekali ya. Boleh. Nanti Dr. Sheila hantar, nanti saya upload sekali lah. Saya share dengan nanti saya tu. Jadi gelatin ni Nur Afika, kalau you beli macam produk-produk ada yang halal JAKIM, memang very obvious halal JAKIM, dia marshmallow dia itu memang daripada gelatin. Kadang-kadang saya jumpa hari tu kat Tesco, memang saya tengok logo halal gelatin logo halal JAKIM. Jadi tu memang kita tak ada ragu lah, maknanya you boleh makan tak ada masalah. Bukan maknanya gelatin tu semuanya haram, tak, ada yang halal. So that's why you have to look at dia punya logo dulu, logo halal. Okay? Baik, doktor. Nanti kejap ada orang panggil lagi, nanti saya off dulu. Okey, itu saja. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan saya minta maaf atas kekurangan pada hari ini.